Bismillahirrahmanirrahim. Coba suara. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Marilah sama-sama kita buka kuliah subuh ataupun kuliah nak masuk duha lah kan, pada pagi ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا. رب اشرح لنا صدورنا. رب اشرح لنا صدورنا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك وجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Alhamdulillah ya Allah. Yang saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton di Facebook Masjid Al-Firdaus Taman Pasir Putih.
Alhamdulillah, marilah sama-sama tuan-tuan kita merafak kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan inayah juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah seterusnya, kuliah Kitabul Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Dan alhamdulillah bagi mereka yang sedang menyaksikan rakaman secara langsung ini, bolehlah tolong kongsi-kongsikan di Facebook kalian masing-masing agar kita sama-sama dapat manfaat. Sedikit perkongsian yang akan kita sama-sama amati, yang kita sama-sama akan renungi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah dimuatkan di dalam sebuah kitab yang bernama Adabul Mufrad di karangan Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi persyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bangun, kita dapat solat subuh secara berjemaah. Kalaupun yang tidak dapat solat subuh secara berjemaah, alhamdulillah kita masih lagi Allah izinkan dengan memberi kehidupan. Sebab itu kita digalakkan untuk sentiasa menyebut setiap kali kita bangkit daripada kematian yang kecil, iaitu tidur kita, digalakkan untuk kita membacakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu doa yang simple, yang mudah dan ringkas, namun di sebalik doa ini terkandung kalimah tauhid, terkandung kalimah ubudiyah, yang mana meletakkan diri seseorang itu ke tempat penghambaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doa dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Syukur ya Allah, hanya kepadamu kami berterima kasih. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami buat sementara waktu, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadamu kami ya Allah, yang hanya kepadamu ya Allah kami ini akan kembali. Kami akan kembali kepadamu ya Allah. Ini menunjukkan bahawasanya tuan-tuan, kita bersyukur hari ini Allah rezekikan untuk kita hidup lagi satu hari yang kita tak tahu lagi hari ini sama ada hari ini kita dapat teruskan dengan sepenuh hari maupun setengah hari ataupun mungkin suku hari. Namun bersyukurlah ketika mana saat kita masih lagi diberi nafas, diberi peluang dan ruang untuk kita bangkit, untuk kita melihat alam yang Allah jadikan, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala alam dunia ini hanyalah tidak lebih daripada sayap seekor lalat. Kerana di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini hanyalah tempat untuk kita semua membawa bekalan akhirat. Bukanlah tempat untuk kita bersukaria, tempat untuk kita hidup selama-lamanya. Kerana dunia ini adalah tempat pinjaman sementara sahaja. Maka tuan-tuan, bersyukurlah kita dapat melihat dunia ini untuk menjadi jambatan kita kepada hari akhirat. Dan hari ini kita dapat kumpul dan kita dapat membawa sedikit bekalan yang mungkin menjadi asbab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat menjadi satu asbab yang kita dapat berada di dalam syurga yang indah dan tidak terperi. InsyaAllah tuan-tuan, pagi ini kita teruskan dengan pengajian yang seterusnya. Bab masih lagi membicarakan bab adab berbakti kepada ibu bapa. Cuma hadis ini hadis yang seterusnya, hadis yang kedua, ataupun kalau dari sudut bilangan hadis yang keempat lah. Namun bab yang kedua, ya, hadis yang keempat dalam bab yang kedua, iaitu babu birril ummi, ya, bab dalam berbuat bakti kepada ataupun berbuat baik khusus kepada ummi. Al-ummi ni apa tuan-tuan? Al-ummi ni adalah ibu, kan? Berbakti kepada ibu sahaja. Kalau sebelum ni kita dah kupas bab berbuat baik ataupun berbuat bakti, kewajipan ataupun kelebihan ataupun keutamaan berbakti kepada kedua ibu bapa secara umum.
Lalu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu membawakan kepada kita hadis yang seterusnya untuk kita amati dan kita ambil istifadah. Hadis yang keempat ini iaitu hadis dalam bab kedua, bab birril ummi, kebaikan ataupun bab dalam menyatakan berbakti kepada ibu sahaja. Kelebihan buat baik kepada ibu. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita sama-sama renungi hadis ini. Moga-moga dengan berkat hadis yang kita bacakan ini tuan-tuan, dan kita renungi dan kita ambil makna yang dibawakan daripada hadis Nabi ini, akan mendapat berkat kepada kehidupan kita dan akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis marfu'. Haddatsana Abu Asim an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abarru qal ummuka qultu man abarru qal ummuka qultu man abarru qal ummuka qultu man abarru qal abaka thumma al-aqraba fal-aqraba. Daripada Bahz Ibnu Hakim, daripada bapanya, daripada datuknya, yakni Muawiyah Ibnu Hidah, yang dibawakan oleh Ibnu Muawiyah Ibnu Ka'ab Al-Kushairi, aku telah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapakah saya ataupun aku patut berbakti? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu. Dan aku berkata lagi, kepada siapa harus aku berbakti? Baginda meneruskan dengan sabda, ibumu. Dan aku berkata lagi, kepada siapa patut aku berbakti? Baginda bersabda lagi, ibumu. Kemudian aku berkata lagi, kepada siapa patut aku berbakti? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayahmu. Keempat kali baru ayahmu. Kemudian kata Nabi, summal aqraba fal aqrab. Kemudian barulah orang yang paling dekat. Jadi kedudukannya seperti dalam pembahagian harta pusaka lah, bapa saudara, seterusnya turun ikut hierarki lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini hadis yang pertama yang akan kita kupas. Apa kata Rasulullah SAW dalam bab menyatakan khusus kita berbakti, keutamaan kita berbakti kepada ibu. Nyata dan jelaslah bahawasanya dalam hadis ini menunjukkan bahawasanya kedudukan ibu itu Allah telah angkat sedikit. Bukan kata Allah letakkan kedudukan ayah itu tak penting. Bukan nak menunjukkan bahawasanya ayah itu adalah satu tempat yang boleh kita pijak-pijak, tidak. Tetapi Allah muliakan sedikit kedudukan ibu ni tuan-tuan, bahawasanya kita kena berbakti. Dalam bab berbakti, dalam bab kita nak kena utamakan buat baik itu, Allah kata, Rasulullah kata adalah ibu kita. Mana kata dalam kita nak membuat baik, nak buat berbakti, nak buat kebajikan, yang paling banyak sepatutnya kita buat adalah kepada ibu kita. Jadi adakah hadis ini menunjukkan bahawasanya tak payah kita buat berbakti kepada ayah? Tidak. Nabi sebut seterusnya summa abak. Kemudian selepas 3 kali. Kenapa 3 kali Nabi ulang? Kerana ini menunjukkan bahawasanya pentingnya kita dalam berbakti kepada ibu dulu. Nak menunjukkan bahawasanya yang pertama, kedudukan ibu itu tinggi di sisi Islam. Allah mengangkat darjat wanita setelah zaman jahiliyah tuan-tuan. Setelah Rasulullah datang, turun menjadi sebagai seorang Rasul dan Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana nampak budaya-budaya ataupun fahaman-fahaman jahiliyah, fahaman-fahaman yang berlandas dan berkiblatkan ajaran-ajaran yang songsang, yang mana mereka merendahkan ataupun mereka menghina golongan wanita sehingga mereka sanggup membunuh wanita-wanita dan jadikan wanita ini pada zaman jahiliyah hanyalah sebagai alat seks dan juga alat untuk memuaskan nafsu mereka. Bahkan wanita ini tidak ada darjat langsung di sisi masyarakat Arab jahiliyah. Maka Islam datang, turun melalui Rasulullah SAW, membawa dan mengangkat darjat wanita itu sendiri. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat, adakah adil seorang wanita itu diangkat sedemikian? Adil. Kerana apa? Kerana dari sudut keadilannya tuan-tuan, walaupun ibu diangkat untuk kita keutamaan berbuat bakti, tidak dinafikan Allah telah mengangkat juga
terlebih dahulu golongan ayah ataupun golongan lelaki. Buktinya seorang lelaki itu dinasabkan ataupun dibin ataupun dibintikan kepada seorang ayah. Maka ini adalah satu kemuliaan yang awal-awal lagi Allah telah berikan kepada seorang ayah, yang mana seorang anak, tak kira dia anak lelaki ataupun perempuan, maka harus dan wajiblah dibin dan dibintikan kepada seorang ayah. Itu menunjukkan bahawasanya nasab keturunan ataupun keturunan itu terpelihara dengan ketinggian, keaizahan, kehormatan seorang lelaki, seseorang yang bernama lelaki. Maka seorang lelaki yang menikahi seorang wanita dengan secara halal dan ia mendapatkan wanita itu dengan secara halal dan dia berbakti kepada wanita tersebut dan dia menghasil untuk melahirkan seorang anak ataupun anak melahirkan zuriat-zuriat, maka dinasabkan. Allah telah menisbahkan nasab keturunan kepada nama lelaki tersebut. Ini menunjukkan Allah ataupun Rasulullah dan ataupun Islam meletakkan darjat orang perempuan dan lelaki itu pada kedudukan yang sama. Cuma dari sudut kebaikan berbakti, wanita lebih sedikit daripada orang lelaki. Fair lah, adil lah. Kalau dari sudut keturunan, orang lelaki dah dapat keturunan bin ataupun binti pada seorang ayah itu diletakkan nama anak. Maka dari sudut untuk berbuat bakti kepada ibu bapa, yang ibu lebih utama Islam tekankan. Kerana apa? Kerana dari sudut pandangan akli ataupun dari sudut logika, dari segi mantik, tuan-tuan, memang ia adalah satu pertimbangan yang sangat wajar. Kalau kita lihat, kenapa? Kerana seorang ibu itu lah yang mengandungkan dan membawa rahim, membawa zuriat ataupun membawa benih anak itu bermula daripada hari yang pertama sehinggalah tiba pada bulan yang ke-9 ke-10 hari, membawa ke sana kemari, berada dalam kantung yang bernama rahim. Di situlah disimpan seorang anak, zuriat itu dipelihara dengan baik. Maka amatlah utama untuk kita berbuat baik kepada seorang ibu itu. Kerana apa? Kerana seorang ibu telah mengandungkan. Dengan, kalau kita lihat seorang ibu macam isteri saya, tuan-tuan, kalau mengandung, Allahu Akbar, nak buat kerja satu pun tak boleh. Maka di sana Allah tunjukkan bahawasanya berat nak membawa nyawa, bukan setakat satu nyawa tetapi dua nyawa. Orang lelaki selama dia hidup, dia tak pernah membawa dua nyawa dalam tubuh jasadnya. Maka ini adalah bukti bahawasanya seorang wanita itu walaupun dari sudut fizikalnya lemah, kita dapat lemah lah kan. Bukan lemah tu maksud kata kita nak merendahkan, dari sudut faktanya fizikal seorang perempuan tu nampak lemah. Kalau pertandingan tak boleh nak samakan kategori wanita dengan lelaki kan. Kalau lelaki buat lumba lari 100 meter, tak boleh orang perempuan masuk, confirm kalah. Sebab apa? Sebab dari sudut kelebihan tenaganya orang lelaki itu lebih. Namun tuan-tuan, walaupun kategori ini berbeza dari sudut fizikalnya, tapi dari sudut kemampuan untuk menampung nyawa itu, maka lebih lagi seorang wanita itu lebih daripada seorang lelaki. Kerana apa? Kerana ketika dia mengandungkan anak yang dia bawa itu, dua nyawa yang dia bawa. Nak bagi makan nyawa dia lagi. Kan? Waktu lawyer muntah, tak boleh nak masak, itu benda yang normal. Sebab itu seorang ayah ataupun seorang suami haruslah memahami dan ada rasa simpati dan ihsan kepada seorang isteri yang mengandungkan anaknya, yang mana ketika mana dia mengandungkan anaknya, di sana seorang isteri atau seorang ibu itu tak mampu nak ada banyak dugaan, ada yang sampai pengsan, ada yang bleeding, ada yang sampai tak boleh nak buat kerja. Maka kita kena faham dan kita kena raikan seorang lelaki itu haruslah bersifat rasional dalam berbakti kepada seorang isterinya. Kerana apa? Kerana pengorbanannya itu nak membawa zuriat, nak membawa satu nyawa yang bakal lahir, yang bakal menjadi pemimpin, yang bakal mungkin menjadi seorang yang berbakti, seorang yang menjadi pengaruh besar di dunia ini pada masa akan datang. Maka di sana Islam meletakkan darjat seorang wanita harus bagi seorang anak itu, tak kira lah mana-mana anak, lelaki ataupun perempuan, wajib siapa pun kedudukan seorang anak itu, Perdana Menteri ke, raja ke, sultan ke, peminta sedekah ke, siapa pun anak itu, maka wajib dia berbakti kepada kelebihan, lebihkan kepada seorang ibu. Kerana ibu itu yang pertama tadi mengandung dan melahirkan 9 bulan 10 hari, tuan-tuan.
koyak rabaklah isi perut ketika mana nak melahirkan seorang anak itu. Maka di sana inilah keutamaan Islam itu meletakkan seorang ibu itu lebih utama daripada seorang ayah. Dan yang kedua tuan-tuan, kenapa ibu itu lebih utama? Kerana seorang ibu itu Allah telah berikan kelebihan sifat ar-rahim. Sebab itu kita panggil rahim. Rahim di sana tuan-tuan adalah cerminan daripada sifat ar-rahim Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih. Di sanalah terletaknya sifat ar-rahim Allah turunkan kepada wanita itu untuk jaga dan lindungi. Kita tengok bagaimana Maryam menjaga Sayyidina Nabi Isa, kan? Begitulah Allah meletakkan rezekinya daripada perut. Hari yang pertama lagi telah Allah takdirkan, telah Allah tentukan. Maka jangan risau. Maka di sana sifat ar-rahim seorang ibu itu lebih common sense-nya, lebih kasihnya, lebih cintanya kepada seorang anak itu berbanding seorang ayah. Kenapa? Kerana dia dapat rasa. Dia dapat rasa degupan, dia dapat rasa nadi, dia dapat rasa gerakan yang ada pada seorang anak itu bermula daripada hari yang pertama sehingga dia melahirkan. Maka walaupun tali pusat itu dipotong oleh doktor, walaupun dipisahkan air ketuban ataupun kantung uri itu daripada seorang ibu itu untuk dipisahkan dengan dunia ar-rahim, untuk ibu itu menerima bahawasanya anak ini akan masuk ke alam dunia. Namun begitu pertalian dari sudut nasab ataupun dari sudut silah ar-rahim, sebab itu dipanggil silatul rahim. Kerana apa tuan-tuan? Kerana silatul rahim itu adalah, maksud dalam bahasa Arab adalah tali yang menghubungkan dalam rahim yang sama. Sebab itu dipanggil silatul rahim. Sebab itu tuan-tuan nak guna perkataan silatul rahim, banyak diterangkan oleh mana-mana ustaz sebelum pun, ini saya ingatkan kembali. Silatul rahim itu adalah khusus hanya untuk orang yang berkongsi rahim yang sama. Maka kita tak boleh nak gunakan pada pertalian yang tidak mempunyai rahim yang sama. Sebagai contoh, kalau jiran-jiran kita nak katakan hari ini terima kasihlah buat program, kan, hari keluarga ataupun hari kenduri ni datang kita nak mengeratkan silaturahim, tak sesuai. Sebab jiran-jiran tidak ada kaitan dengan rahim nenek ataupun mak kita. Maka silaturahim khusus untuk digunakan bagi mereka yang ada pertalian perkongsian rahim yang sama. Sebagai contoh, bapa saudara kita berkongsi nenek yang sama dengan kita, cucu, anak, adik-beradik, sepupu berkongsi rahim nenek yang sama ataupun datuk moyang yang sama, rahim yang sama daripada moyang, boleh kita katakan silaturahim. Bapak saudara, bapak sepupu, maka itu ada kata pertalian yang berkongsi rahim yang sama. Kita panggil dengan silaturahim. Baik tuan-tuan, maka di sana sifat ar-rahim Allah telah letakkan pada seorang ibu yang mana common sense-nya tinggi. Sejak daripada lahir lagi, anak itu dia dah tahulah. Anak ini perlu makan, anak ini perlu susu, disusukan pula. Kalau dia sebelum ini tak pernah keluar susu ibu, Allah takdirkan boleh keluar susu ibu, kan? Daripada mana datangnya bentuk dalam badan ini, kalau kita lihat yang masuk air kosong jernih, yang terhasil daripada air itu adalah darah warna merah. Namun begitu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang anak, kepada seorang manusia, insan, tak kiralah siapa pun dia, Islam ke dia pada masa akan datang ataupun tidak, tetap Allah berikan rahmat, di mana Allah convert darah itu ataupun air yang ada dalam badan seorang wanita, seorang ibu itu keluar daripada dada seorang ibu itu tetap warnanya warna putih jernih. Ini menunjukkan bahawasanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Bayangkan tuan-tuan, kalau keluar daripada dada seorang ibu itu warnanya merah seperti darah, maka sudah pasti nampak macam Allahu Akbar, teruknya lah darah, minum darah, nampak macam vampire pula, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan maha seni, maha baik, maha kasih, maha sayang kepada hamba-Nya. Hatta dalam keadaan seorang anak itu nak minum susu, maka ditukar warna. Supaya apa? Supaya nampak bersih, jernih, putihnya yang masuk dalam tubuh badan seorang anak itu daripada dada seorang ibu itu. Maka inilah bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak jadi warna hijau ke warna biru ke warna
coklat ke, perisa coklat, perisa strawberry, tak ada. Warna putih. Putih itu menunjukkan bahawasanya begitulah anak yang lahir, begitulah kasih sayang Allah yang tulus, suci, putih, bersih, murni yang masuk ke dalam tubuh badan seorang anak. Dan begitulah kasih sayang seorang anak yang seorang ibu kepada anaknya, putih, bersih. Bayangkan tuan-tuan kalau warna merah, oi, berdarah-darah kan, apa keluar darah kan, muntah keluar darah macam tu. Takut orang keliling nak datang tengok tengah-tengah makan tiba-tiba muntah budak bayi warna merah. Pelik orang tengok kan. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau tengok tuan-tuan dari sudut fakta orang yang kita ni menerima hujan. Malaysia ni antara negara yang banyak menerima hujan kan. Tapi tuan-tuan kalau kita lihat fakta daripada atas turunnya titisan hujan tuan-tuan, melebihi 570 km sejam turun daripada pecahnya daripada awan tu, air tu turun. Turun daripada atas tu, nak turun sampai ke bumi ni 500 lebih kalau kilometer sejam tu. Kalau kereta ataupun motor bawa laju macam tu, langgar mati tuan-tuan. Kena langgar kalau 500 km sejam. Tapi baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, daripada gumpalan awan, air yang keluar daripada situ dengan kelajuan itu, sampai nak sebelum sampai ke bumi ni Allah dah perlahankan. Jadi menjadi titisan-titisan. Kalau orang yang beriman dia akan nampak. Allah baiknya Allah Subhanahu Taala ni, dahlah air tadi dikumpul kat langit tu banyak besar. Kalau Allah timpakan kat atas bumi ni dengan macam besar juga macam mana dia ambil macam air sungai tu tuan-tuan, limpah kat bumi ni, hancur leburlah rumah, hancur leburlah kereta, motor. Sebab apa? Sebab Allah itu tidak melepaskan sifat Ar-Rahimnya dalam nak turunkan hujan. Tapi Allah di sana sifat Ar-Rahim Allah turunkan kasih sayang kepada manusia, mana-mana manusia pun. Maka sampai saja sebelum ke bumi, fakta menunjukkan hanya 20 ke 30 km sejam. Mana kata tak laju. Jatuh atas titisan bumi, di atas tanah, jatuh atas badan kita, atas muka kita dengan titisan yang sangat lembut, sangat baik. Maka kita rasa tak sakit pun air hujan tu. Bahkan bukannya banyak, titis-titis nak menunjukkan Allah sayang. Itu pun ada yang tak berhati juga tu kan, alamak, dan baru nak main bola petang-petang ni kan. Tiba-tiba hujan nak pula, aduh, potong steam betul kan. Kita pula yang tak bersyukur. Allahu Akbar. Waliya'udzubillah min dhalik. Sebab itu tuan-tuan, sifat Ar-Rahim Allah SWT banyak pada benda alam yang terjadi di dunia ini, maka kita kena renung. Salah satunya daripada sifat Ar-Rahim ibu itu sendiri. Maka sebab itu ibu menjadi keutamaan untuk kita berbakti kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, seorang ibu itulah yang mengandungkan, yang memberi kasih sayang. Ibulah yang tahu daripada kecil anak itu macam mana sifatnya, dia tahu. Sebab itu ibulah yang banyak memendam rasa, menyimpan rasa, meletakkan rasa yang tinggi kasih dan sayang kepada anak itu. Sebab itu bila anak itu dahaka, ibulah orang yang paling terkesan. Kenapa? Kerana ibu itu merasakan bahawasanya aku melahirkan kau, aku yang mengandungkan kau. Aku tahu perik jerihnya macam mana nak mengeluarkan kau daripada perut, nak memisahkan antara dua nyawa supaya dua nyawa itu tidak mati salah satunya. Maka ketika mana seorang anak itu dahaka, ibulah yang paling terkesan. Ayah terkesan juga, tapi ayah ni dia tak dapat rasa macam mana ibu rasa. Sebab common sense ayah tu kurang. Tapi ayah ini Allah takdirkan rezeki kan untuk bagi rezeki kepada anak-anak dari sudut lain pula. Maka sebab itu tuan-tuan, ibu menjadi keutamaan. Bahkan banyak kelebihan seorang ibu itu ketika mana berdoa, ibu itulah yang menjadi doanya yang paling mustajab. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Fala taqul lahum ufin, kan dalam ayat Quran. Janganlah kau kata kita ni tuan-tuan wajib taat kepada ibu dan ayah, lebih-lebih ibu. Fala taqul lahum uffin, nak kata uffin itu tak perkataan pun tak boleh. Tu bukan masa kata macam contohlah ibu kita suruh buat kerja kan. Bang, tolong angkat baldi ni kejap bang. Bukannya kita menyebut perkataan itu dah jatuh dahaka. Tak nak lah mak. Kalau kita sebut macam tu memang dah dahaka lah. Maksud uffin kat sini tu bukan perkataan tetapi bunyi. Contoh macam kita nak membentak ataupun kita nak menolak sesuatu, kita akan buat macam mana? Kadang-kadang kita tak keluarkan perkataan, kita kata tak nak. Tu pun telah dikategorikan sebagai derhaka. Maka tuan-tuan,
Janganlah kita menderhakai seorang ibu ataupun ayah. Bila bagi ibu dalam tajuk kita pada pagi ini, maka kalaulah kita ada ibu, apatah lagi kalau seorang ibu itu dilayan dengan cara yang tidak sepatutnya, diletakkan di rumah-rumah orang tua, ditinggalkan bersendirian di kampung. Apatah lagi kalau berada dalam rumah pun dibentaknya, diberi makan tidak sama seperti apa yang kita makan. Bahkan kadang-kadang ibu terkencing yang dijaga oleh seorang anak, terkencing sedikit pun dah kena maki-maki Allah. Itu lebihlah lagi derhaka. Maka sudah pasti kalau di dunia ini tuan-tuan, seperti mana yang kita bincang sebelum ini, maridallahu illa biridha'il walidain, tidak akan dapat redha Allah kalau kat dunia ni kita derhaka pada mak, pada ayah. Sebab itu tuan-tuan, janganlah kita mengguris walaupun sedikit. Apatah lagi kalau seorang anak itu melakukan perkara-perkara yang lebih daripada itu. Sekiranya berlaku, macam mana Ustaz? Sekiranya berlaku. Contoh, seorang anak itu dia dah melakukan sesuatu perbuatan derhaka kepada ibunya, menyebabkan ibunya betul-betul kecewa. Sebagai contoh macam seorang anak lelaki itu mungkin dah buat dosa, mungkin dah bunuh orang, ataupun mungkin dah ambil dadah, ataupun mungkin dah mengandung anak orang. Jadi ibu je terasa hati, terguris hati dengan sikap anaknya. Kalau dah berlaku macam tu, macam mana Ustaz nak buat? Maka yang pertama adalah mintalah ampun. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang dilakukan. Itu yang pertama. Kalau dosa itu melibatkan manusia, maka diminta ampun dengan manusia. Dan yang kedua, bila dah contoh kalau bunuh orang, maka kenalah ikut hukuman yang sepatutnya dijalankan, minta ampun pada ahli keluarga dan jalani hukuman. Kalau sebagai contoh dia tidak melibatkan manusia, hanya dadah untuk diri dia sendiri saja, minta ampun kepada Allah. Dan seterusnya apa dia perlu lakukan? Dia perlu berayu kepada seorang ibu tersebut. Ibu yang telah diguriskan hatinya, dia perlu minta maaf. Habis itu Ustaz, kadang-kadang mak ayah saya dah tak nak terima, kata, kau bukan anak aku lagi, janganlah kau balik. Mak kita kata je macam cakap je macam tu mulut dia, kan? Kau jangan balik mulut cakap macam tu. Sebab apa? Sebab hatinya terguris, hatinya terluka. Sebab dia yang membesarkan anak tersebut. Dia yang membesarkan daripada kecil sampai besar. Tiba-tiba kau buat masalah, kau buat dosa, datang bawa balik anak luar nikah sebagai contoh, ataupun datang bawa masalah. Maka kekecewaan itu kita harus faham. Seorang anak, kita buat dosa tak boleh nak berlari daripada buat dosa. Itu adalah lumrah. Ada orang dah buat dosa. Yang penting mesti menyesal atas dosa tersebut. Tapi tindakan selepas itu perlu usaha. Janganlah pula mengasingkan diri, lari daripada rumah, tak nak balik. Walaupun mak dia kata tak nak jumpa dah anak aku. Walaupun dia kata macam tu, kita kena ingat, walau macam mana pun kedudukan seorang anak itu tetap pada seorang ibu dan ayahnya. Apatah lagi ibu. Maka baliklah, merayulah selagi mana boleh mampu, balik merayu pada ibu dan ayah. Kalaupun dia kata dia tak suka, balik duduk, dia tetap anak. Walau macam mana pun tetap anak, hubungan itu tidak akan terputus. Mintalah ampun kepada seorang ibu itu kalau kita dah buat onar, buat dosa. Minta ampun walaupun dia kecewa, tapi mintalah ampun dan maaf kepada seorang ibu itu, sehinggalah kalaupun sampai satu saat, banyak kali dah minta maaf sampai mati pun kita kena teruskan minta ampun dan maaf. Kerana dengan keampunan, kemaafan daripada seorang ibu itu ataupun ayah itu, lebih-lebih lagi ibulah dalam konteks ini, kita cerita pasal ibu, maka kita harus dapatkan keampunan ibu itu. Kerana dengan keampunan ibu itu, ibu maafkan kita, maka selamatlah hidup kita dunia dan akhirat. Janganlah kita berputus asa. Seorang anak yang dah berdosa, janganlah kita berputus asa untuk tidak balik. Tak naklah, saya dah cukup dah Ustaz, saya dah tak larat dah nak minta maaf kat mak saya. Jangan macam tu. Sebab kedudukan kita kat dunia ni tak ada apa-apa kalau tanpa ada kemaafan daripada seorang ibu. Dan seorang ibu itu pula perlu ada ilmu dan perlu faham bahawasanya apa yang tertakdir dalam kehidupan di dunia ini semuanya telah tertulis, semuanya telah ditakdirkan. Kalaupun Allah dah takdirkan kita ini, Allah takdirkan dapat anak daripada kecil, kita jaga betul-betul, sayang. Tapi sayang kita itu tuan-tuan adalah ujian. Allah bagi kita anak, ujian bagi kita. Allah nak tengok, tak semua anak yang kita lahirkan, yang kita jaga memang kita sayang. Tapi boleh jadi Allah nak uji keimanan kita, nak tengok
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, aku nak ujinya kehidupan, kematian dan kehidupan kat dunia ini, nak tengok yang mana paling baik amalannya. Maka sebagai seorang ibu dia kena ada ilmu. Kalau seorang anak itu melakukan dosa, Allah dah takdirkan, dia kena terimalah. Memang terluka. Jangan kerana terluka itu dan dia berdendam dengan anak, jadi tidak akan memaafkan. Itu adalah satu sifat yang tak baik. Maka sebagai seorang ibu yang berilmu, maafkanlah seorang anak itu walaupun hatinya perit, maafkanlah. Kenapa? Kerana kedudukan anak kita itu terletak pada redha kita. Kalau kita nak menggunakan kerana kita ni ada kebesaran sebagai seorang ibu, maka kita tak nak bagi anak kita redha kita, kitalah yang rugi. Adakah kita sanggup di hari akhirat nanti melihat anak kita yang kita sayangi memang dia buat dosa? Sanggup ke kita tengok zuriat yang kita jaga, yang kita belai, yang kita susu, tiba-tiba masuk neraka? Kerana kita tak bagi redha. Kita juga yang mencampakkan anak kita ke dalam api neraka. Sebab itu sebelum kita mati, sebelum anak kita mati, berilah keampunan. Walaupun besar mana dosa yang anak kita tanggung, kalau dia ada usaha untuk berubah, ada usaha untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berilah keampunan kepada anak kita, tuan-tuan. Ini dari sudut seorang ibu lah. Perlu ada ilmu, perlu ada sifat yang menunjukkan bahawasanya ini adalah ujian. Dia kena faham, Allah uji aku dapat anak macam ni, tak apalah, aku redha lah. Walaupun hati sakit, dalam masa yang sama, walaupun kita tersakiti, kita terluka dengan apa yang anak kita lakukan, itu tidak menghalalkan. Kadang-kadang ada seorang ibu ni, dia bila anak buat dosa, itu yang menghalalkan mulut dia nak cakap apa saja pada anak. Dia maki anak dia, dia kata kau ni setan lah, apa kat, tak boleh. Walaupun kita ni ibu, walaupun awak ibu, ya betul, kedudukannya tinggi di sisi Islam, tetapi itu tidak menghalalkan seorang ibu itu untuk mencaci, memaki, apatah lagi menyebut perkataan yang sunda dan sebagainya, ataupun anak tak guna, anak haram. Maka itu adalah satu bentuk yang menunjukkan bahawasanya iblis telah berjaya talbis, memakaikan pakaian yang seolah-olah nampak kita mulia di sisi Allah. Hakikatnya kita telah merendahkan kedudukan anak kita dengan perkataan-perkataan cacian, makian. Ini tetap berdosa. Tetap berdosa. Maka tuan-tuan, sebagai seorang ibu, dia adalah ibu yang rasional, ibu yang mempunyai keimanan yang tinggi. Begitu juga seorang anak, jangan ambil kesempatan dengan kebaikan, dengan apa yang ibu berikan kasih sayang kepada kita, jangan pula kita ambil kesempatan. Mentang-mentang ibunya baik, Allah buat salah je, salah minta maaf, ibu maafkan. Buat salah, ibu maafkan. Janganlah ambil kesempatan untuk buat dosa, kepada ibu kita. Maka ini adalah satu bentuk yang pendahakaan yang terancang oleh seorang anak yang mengambil kesempatan atas kebaikan ibu. Baik tuan-tuan, maka itulah hadis yang kita dapat baca dan kupas pada hari ini. Moga-moga kita menjadi seorang anak yang baik dan berbakti kepada ibu kita. Kalau ibu dah meninggal, macam mana tuan-tuan? Kalau mak kita dah meninggal, maka kita banyakkanlah sedekahkan Al-Fatihah. Sedekahkan bacaan-bacaan pahala, kerana 3 perkara yang tak akan terputus. In qata'a illa min salas, kan? La yang qati'un. Tidak akan terputus antara salah satunya tiga amalan yang tak akan terputus selama-lamanya adalah waladun salih yad'ulah. Tu lah. Anak yang soleh yang sentiasa mendoakan. Maka anak yang soleh yang mendoakan ni hadis sahih, tuan-tuan. Maka sebagai seorang anak, kalau dia masih sayang dan dia sayang ibu dia nak berbuat bakti kepada ibunya, jangan lupa setiap kali lepas solat doa, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Bacalah tahlil malam ni kan, malam Jumaat. Biasalah malam orang Melayu kita, adat kita dah biasa baca Yasin malam Jumaat. Maka teruskan, tidak berdosa. Kita bacakan, sedekahkan bacaan tahlil. Dalam masa yang sama kita baca surah Al-Kahfi. Maka pahala-pahala bacaan itu kita minta Allah kirimkan kepada ibu kita yang telah meninggal dunia. Maka ini adalah satu cara untuk kita berbakti kepada ibu kita. Ingat, sentiasa ingat. Pergi mana-mana, yang kedua caranya kita nak berbakti kepada ibu kita, terutamanya ketika mana kita pergi mana-mana, kita nak buat sesuatu dosa, kita ingat, Allah, kalau aku buat dosa ni, ibu aku kat akhirat nanti macam mana? Tak dapat pahala. Mungkin aku nanti akan masuk neraka, ibu aku dekat syurga, aku tak dapat bersama dengan ibu aku, tak dapat bersama dengan mak. Maka ingat, setiap kali pergi mana-mana, ingat
Itulah cara kita berbakti kepada ibu kalau ibu kita sudah meninggal dunia. Kalau ibu kita belum meninggal dunia, apatah lagi kalau ibu belum meninggal dunia, lebih-lebih lagi lah kena utamakan. Kalau boleh sebulan sekali telefon, paling kurang. Seminggu sekali pun itu lebih bagus. Kalau boleh balik merentas negeri, mak saya duduk dekat je Ustaz, rumah tak sampai 5 minit, maka baliklah. Tengoklah sejarah lah, tengok apa yang ibu kita makan. Mak kita makan apa, peluklah selagi mana mak kita hidup. Kenapa? Kerana kalau mak kita dah pergi, waktu itu tidak akan bermakna lagi kalau kita nak peluk. Walaupun hanya baju yang tinggal, kain batik yang tinggal, tak ada maknanya untuk kita peluk. Waktu hidup ni lah kita nak peluk. Kalau semasa hidup ni kita tak nak ucapkan sayang I love you mak, maka kita akan rasa rugi bila mak kita dah meninggal. Waktu itu kita nak ucap I love you. Mana yang ada mak masa hidup ni, ucaplah I love you. Ucaplah saya sayang mak. Ucaplah mak adik sayang mak. Mak alung sayang mak. Mak kakak sayang mak. Waktu mak kita masih hidup ni lah berbakti. Mak kalau ada perkataan-perkataan yang mak terguris hati dengan apa yang adik buat, dengan kakak buat, dengan alung buat, dengan abang buat, dengan angah buat, mak maafkan mak dengan redha mak. Apatah lagi kalau orang yang sekarang ni adik-adik yang sedang menjawab peperiksaan SPM. Maka setiap kali sebelum nak pergi ke sekolah, sebelum nak jawab peperiksaan, salam mak, cium mak, biarlah. Orang lain kata, oh anak mak, biar. Kita ada mak. Setiap kali kita nak pergi sekolah tu, cium peluk mak. Mak, restu mak, biar abang ni tak pandai, tapi kalau mak restu, manalah tahu ada rezeki abang untuk dapat jawab soalan SPM ni. Maka minta restu mak, peluk mak. Kalau boleh, kita cium tapak kaki mak, cium tapak kaki. Sebab mak mulia di sisi Islam. Kedudukan mak tu ummuka. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, selagi mana hayat mak kita ada, hargailah mak kita, siapapun mak kita. Kalau mak kita ni mungkin belum nak berubah, tak pakai tudung apa semua, doakan ya Allah, bagilah ibu aku hidayah untuk dapat berubah dekat denganmu ya Allah. Aku rindu ya Allah nak bersama dengannya di syurga. Jangan kau pisahkan kami nanti di hari akhirat. Maka doa, nasihat dengan cara yang baik. Mak, kalau alung belikan tudung ni cantik, kalau mak pakaikan ruangan, maka kita ingat. Itu tanggungjawab kita sebagai seorang anak, belajar ilmu agama. Dan kalau kita dapat berbakti pada ibu kita dengan cara kita dakwah dia, maka itu lebih terbaik. Maka jadilah anak yang berguna, jadi anak yang saleh, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, begitulah sedikit sebanyak kuliah kita pada ini mengupas tentang kelebihan ataupun keutamaan berbakti kepada ibu. Maka hadis ni menunjukkan bahawasanya inilah keutamaan ibu dulu baru ayah. Nanti kita akan tengok hadis seterusnya tentang kelebihan berbakti kepada ayah pula. Ada hadis dia. InsyaAllah tuan-tuan, setakat ini saja dahulu. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dari kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf tuan-tuan. InsyaAllah kita doakan ibu kita dengan doa yang baik. Allahumma Rabbi syrah Rabbi ufirli ataupun Rabbi ufir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkanlah ibu kami, selamatkanlah ibu kami daripada azab neraka. Ya Allah, berilah ibu kami keampunan. Ya Allah, berikanlah ibu kami keridaan-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur ibu kami. Ya Allah, berilah kesihatan kepada ibu kami. Ya Allah, moga-moga ibu dan ayah, moga-moga ibu kami dapat terus berbakti kepada kami. Ya Allah, moga-moga ibu dan ayah kami dapat terus mentaati-Mu. Ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita bertemu pada masa yang lain pada minggu hadapan dengan tajuk yang seterusnya, bab menyatakan berbakti pula kepada seorang ayah, hadis yang seterusnya insyaAllah. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.